Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Amirul. Nama saya Suhailah binti Hairul Rashidi, memegang nombor matrik A173499. Dan hari ini saya akan membentangkan isu semasa audit dalaman, iaitu 5 kesan COVID-19 terhadap audit dalaman. Baiklah, kita akan mulakan tentang latar belakang. Jadi tinjauan ini sebenarnya dilakukan oleh Audit Board yang menunjukkan pendapat Ketua Eksekutif Audit tentang kesan jangka panjang COVID-19 itu terhadap operasi mereka dan profesion juru audit itu sendiri. Dan Audit Board ini sebenarnya ialah cloud-based platform yang mengubah cara perusahaan mengurus risiko mereka. Dan tinjauan ini juga mendedahkan 5 trend utama yang akan memberi kesan jangka panjang terhadap pasukan audit dalaman, dan antaranya termasuk peningkatan penggunaan teknologi yang berterusan dalam menjalankan audit serta kaedah inovatif untuk mengumpul dan menganalisis bukti audit itu. Baiklah, kita akan teruskan ke isu semasa. Jadi kesan yang pertama, kesan jangka panjang COVID-19 terhadap audit dalaman ialah penggunaan teknologi menjadi lebih kritikal untuk menjalankan audit dalaman pada masa hadapan. Jadi kita tahu sejak COVID-19, penggunaan teknologi menjadi semakin lebih luas di mana-mana profession dan kita sekarang berfokuskan terhadap audit dalaman. Jadi contoh antara platform yang digunakan adalah seperti cloud-based platform, di mana ianya direka bukan sahaja untuk memudahkan kerjasama antara kedua belah pihak yang jauh, namun ia boleh mengautomasikan aliran kerja itu sendiri. Maksudnya synchronize kerja itu. Jadi kerja itu lebih kemas dan tindakan antara pelbagai pihak lebih mudah. Dan ia juga penting bagi pihak berkepentingan untuk mencapai matlamat yang sama dalam melakukan sesuatu kerja audit dalaman itu. Kesan yang kedua pula ialah pasukan audit akan lebih tertumpu pada cara inovatif untuk mengumpul dan menganalisis bukti sebagai sebahagian daripada proses audit dalaman. Dan antara penggunaan inovatif teknologi yang telah terbukti ketika pandemik COVID-19 ini ialah penggunaan drone, pergantungan pada CCTV dan juga dokumentasi video melalui telefon pintar atau komputer. Dan Ketua Eksekutif Audit sendiri berpendapat bahawa penggunaan drone ini untuk mendokumentasikan kewujudan aset fizikal sebenarnya amat berkesan dan ianya lebih cekap berbanding cara tradisional di mana pasukan audit perlu ke tempat tersebut untuk melihat kewujudan fizikal aset. Kesan yang ketiga pula ialah kebanyakan pertemuan bersemuka digantikan dengan mesyuarat secara maya melalui teknologi penstreaman video. Jadi platform video ini bukan sahaja untuk mesyuarat antara ahli kaki tangan audit dalaman sahaja, namun ianya juga digunakan untuk mesyuarat dan juga interaksi yang lain sepanjang proses audit dalaman itu sendiri, dan juga komunikasi dengan pemegang berkepentingan utama. Dan Ketua Eksekutif Audit sebenarnya percaya bahawa komunikasi melalui teknologi penstreaman video ini adalah lebih cekap. Seterusnya, kesan keempat pula ialah pasukan audit dalaman memberi lebih tumpuan kepada risiko yang muncul dan kemungkinan kesannya terhadap syarikat. Jadi dengan pandemik COVID-19 ini, syarikat mesti mempunyai komponen berterusan untuk menilai risiko. Jadi dalam maksud ini bukan sahaja melaksanakan penilaian risiko yang kerap, namun memerlukan teknologi yang digunakan untuk mencipta pemantauan risiko yang berterusan.
Kesan yang terakhir sekali ialah pasukan audit dalaman berkemungkinan bekerja dari rumah atau sebahagian dari masa kerja mereka. Pengalaman COVID-19 ini telah menunjukkan dengan jelas bahawa tempat kerja audit tidak semestinya secara eksklusif dalam suasana pejabat. Pengaturan tempat kerja adalah lebih fleksibel terutama ketika pandemik COVID-19 berlaku. Baiklah, kita ke bahagian yang terakhir sekali iaitu kesimpulan analitikal, di mana penggunaan teknologi seperti cloud-based platform dan juga kaedah inovatif seperti penggunaan drone telah diperakui oleh Ketua Eksekutif Audit kerana ianya adalah lebih cekap dan memudahkan bagi proses kerja audit dalaman itu. Jadi pandemik COVID-19 ini telah mencetuskan perubahan dalam cara pengauditan risiko dan pematuhan dalam melaksanakan tanggungjawab audit. Daripada cara berkomunikasi dalam pasukan audit dalaman itu sendiri dan juga komunikasi dengan pihak berkepentingan lain. Jadi jelas sekali profesion audit dalaman sedang berkembang menjadi lebih fleksibel, inovatif dan produktif serta memanfaatkan teknologi untuk kekal berdaya tahan dalam persekitaran di mana risiko boleh berubah dalam sekelip mata. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.